Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. InsyaAllah kita tunggu sedikit dalam seminit dua untuk sahabat-sahabat kita masuk. Jadi boleh ambil kesempatan ini untuk sharekan dulu majlis kita. Boleh tag rakan-rakan kalau ada, supaya lebih ramai yang dapat manfaat daripada majlis kita, insyaAllah. Untuk pemberitahuan bahawa kelas kita akan bermula, kapsul 15 minit Syama'il pada pagi ini, menyambung kepada bab yang keempat, siri yang ke-20 berapa? 22. Siri yang ke-22 ataupun 23, saya pun tak ingat. Mudah-mudahan sentiasa kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dapat menambah kenal kita, tambah cinta kita pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mulakan kelas kita pagi ini dengan kita bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Hari ini kita sambung bab yang keempat, hadis yang ke-33, insya-Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kita masih berada dalam babu maja'a fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang cara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyikat rambut. Sahabat-sahabat yang baru masuk join kita, ahlan-ahlan, selamat datang diucapkan. Yang memberikan salam kepada saya di ruangan komen, saya jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Siti Hajar, Puan Siti Mahawa, Puan Norizita, Puan Mariam Wong, dan Puan Syarifah Aisyah juga bersama-sama kita. Dan juga para penonton yang lain, sahabat-sahabat yang menonton dan tidak menonton, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kak An juga baru masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca hadis yang ke-33, insya-Allah. Wa bihi ilahi qala haddatsana Yusuf ibn Isa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Rabi' bin Sabih an Yazid ibn Aban huwa ar-Raqashi an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sihi wa tasriha lihyatihi wa yukthirul qina'a hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak meminyakkan rambutnya. Jadi kita dah sebut, biasanya sikat, kalau rambut nak bagi kemas lagi, diminyakkan rambut. Minyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai minyak zaitun. Pakai minyak zaitun untuk meminyakkan rambut. Dan juga janggut. Janggut pun kena diratakanlah sebab janggut Nabi tebal. Jadi janggut pun disikat dan juga diminyakkan. Bahagian daripada memelihara ataupun mengemaskan, memberikan kekemasan kepada rambut. Dan baginda banyak menutupi kepalanya sehingga penutup kepala itu berminyak, seperti pakaian baginda sallallahu alaihi wasallam itu pakaian penjual minyak kerana banyaknya minyak pada kain tersebut. Jadi banyak minyak ni macam mana? Nabi yukthirul qina'. Qina' ni nanti ada satu bab dia juga. Lepas ni, qina' ni kain sapu tangan yang Nabi SAW gunakan. Inilah, anggaplah sapu tangan ya, tisu ke. Nabi buat lapik.
Ya, mula-mula Nabi akan minyakkan rambut elok-elok. Kemudian Nabi akan sikat rambut, belah ke, cantik-cantik, kemas-kemas. Kemudian apa yang Nabi buat adalah Nabi akan letakkan kain qina' ni, dia letak sini dulu, ataupun diletakkan di bawah kopiah. Diletakkan. Nabi sering bertutup kepala. Kadang-kadang tak tutup kepala lah. Sama ada tutup kepala tu dengan kopiah ataupun dengan gutrah. Letaklah. Ada kain letak dalam kopiah. Kain sapu tangan. Kemudian dia pakai jadi lapik kepada kepala. Macam tu. Jadi dalam tu ada. Sehingga nampak pakaian Nabi SAW itu seolah-olahnya berminyak. Kerana Nabi seringnya berminyak. Penutup kepala itu berminyak. Yalah, dia dah jadi lapik. Satunya memelihara kopiah jugalah. Daripada rosak. Lapiskan di antara kopiah itu dengan satu lagi kain di bahagian dalam. Itu dipanggil kain qina'. Kain qina' yang memelihara kopiah lah. Jadi tengok macam saya, rambut saya basah lagi. Jadi tisu ni pun dalam basah. Kalau minyak, dia berminyak lah. Dekatlah ni. Jadi ka'anna thawbahu thawbu zayyad. Seolah-olah pakaian Nabi SAW itu pakaian penjual minyak. Jadi kenapa? Kerana banyaknya minyak pada kain tersebut. Jadi memanglah kita kalau banyak attach dengan sesuatu, maka akan banyak pula kesan pada sesuatu. Kita banyak attach pada majlis ilmu contoh dia, maka akan jadi kesan dia pada diri kita sudut penambahan ilmu. Kalau banyak attach dengan majlis-majlis yang lara, maka akan banyak pula masa yang tersia-sia. Kan? Kalau kita banyak attach dengan ahli politik, lama-lama kita pun jadi ahli politik lah. Akan adalah kesan dia. Kan? Kita attach pasti akan ada kesan lah. Kita attach banyak dengan orang kaya-kaya, sama ada kita jadi kaya, kan? Maksudnya ada kenal banyak orang kaya, banyak dapat projek bisnes. Sama ada kita attach dengan orang kaya, kita jadi kaya, ataupun bila kita attach dengan orang kaya, kita tak sedar yang kita tu miskin. Yang itu boleh jadilah dua-dua. Pasti akan ada efek dia bila banyak kita attach dengan sesuatu. Kan? Tapi itu antara bahaya yang disebut oleh Imam Ghazali lah. Imam Ghazali banyak tahzir, rahimahullah ta'ala. Banyak tahzir untuk bercampur gaul banyak dengan orang yang kaya-kaya. Orang kaya yang sombong-sombong lah. Tapi kalau orang kaya yang tak sombong pun sebenarnya, maksudnya akan ada masalah pada kita menjaga hati kita. Kalau boleh jaga hati, insya-Allah okey. Tapi berapa banyak orang yang bila dia mula bergaul, maka dia akan rasa yang dia tak sedar dia miskin. Kan? Dia akan menginginkan sesuatu yang dia lihat ada pada orang kaya itu yang kadang-kadang bukan pun keperluan dia. Itu paling kurang lah. Paling kurang. Istilah dia teringin. Bila bawa lagi buruk, macam mana keadaannya? Bila dia teringin pada perkara tersebut, maka dia dapatkannya dengan cara yang haram. Maka itu lebih buruk lagi. Dia berkawan, dia tengok, dia teringin. Bila dia dah teringin, dia pun sebab dia miskin. Jadi macam mana nak bagi cepat kaya supaya boleh cepat jadi macam dia? Ambil rasuah. Kemudian tipu duit orang. Maka yang haram lah. Jadi maka itu akan jadi lebih teruk. Itu kesan. Jadi di sini Nabi SAW banyak attach dengan meminyak rambut. Kita kalau dah minyak rambut, sikat rambut kemas-kemas, dah boh remos apa semua, tak pakai dah lah kopiah. Jaga remos lah kan. Jaga remos. Ambil semayang pun, ambil wuduk pun, dia tak buat dah hak sunat wuduk tu. Dia kira hak wajib je. Hak wajib asal kena depan ni sikit je kan. Yang fardu tu, ambil air jaga remos tu. Ambil air semayang. Jaga remos. Yang sunatnya boh satu kepala. Kan? Basah. Ambil satu kepala. Yang sunat waktu wuduk. Jaga remos kita. Nabi minyak rambut, sikat kemas-kemas, pakai kopiah. Okey, kopiah. Okey. Jadi kalau banyak kita attach sesuatu, maka akan banyak pula kesan dia pada diri kita. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari ada sebut daripada Abi Musa radhiyallahu anhu,
Perumpamaan berkawan dengan orang soleh dengan orang jahat adalah seperti penjual minyak. Ini minyak wangi lah. Ya, penjual minyak dan juga peniup dapur tukang besi. Jadi tukang besi. Penjual minyak mungkin akan bagi kamu, dia ada beberapa kemungkinan kan? 3 kemungkinan. Kalau berkawan dengan penjual minyak, dia mungkin bagi kamu minyak. Paling kurang pun dia suruh dia buka penutup dekat tapak tangan kita. Ataupun dia bagi free satu. Kan? Ataupun boleh jadi kalau dia tak ada bagi, kamu akan beli minyak. Pun manfaat juga. Paling kurang pun, kalau pun tak beli, kalau pun dia tak bagi, kamu dapat cium bau minyak wangi dia. Kan? Maknanya pergi dekat tempat minyak wangi, mesti bau wangi minyak wangi tu. Jadi dapat manfaat juga. Perumpamaan kawan orang soleh tu macam tu lah. Kita attach dengan orang soleh, maka pasti kita akan dapat kesan baik daripada dia. Dan perumpamaan kawan dengan orang jahat pula adalah macam kawan dengan tukang besi. Sama ada 2 kata Nabi. Mungkin saja dia akan bakar baju kamu. Maksudnya dekat-dekat dengan api, terbakar baju. Ya, ataupun sekurang-kurangnya kamu akan mencium bau hangit daripada dia. Maknanya akan dapat juga. Kalaupun tak terbakar baju, duduk dekat situ, bau bakar besi, maka hangitnya akan tercium juga oleh kita. Maka itu perumpamaan kata Nabi SAW, berkawan dengan orang soleh dan berkawan dengan orang jahat. Jadi banyak attach kita dengan kebaikan. Cari tempat-tempat yang baik, orang-orang yang baik di sekeliling, untuk kita attach, untuk kita buat kerja-kerja yang baik, khidmat-khidmat yang baik, supaya apa? Supaya kita dapat kesan yang baik juga daripada orang yang kita attach ataupun daripada keadaan situasi yang kita attach bersama. Okey. Hadis yang ke-34. Wa bihi ilahi qala hadatsana Hannad bin Sari qala hadatsana Abu al-Ahwas anil Ash'ath ibn Abi Sya'tha an abihi an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu at-tayammuna fi tuhurihi idza tatahhar wa fi tarajjulihi idza tarajjal wa fi inti'alihi idza inta'al. Sesungguhnya daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyukai tayammun. Tayammun ni mendahulukan yang kanan. Nabi suka bagi prioriti kepada yang kanan apabila memulakan sesuatu. Itu dipanggil tayammun. Asal daripada kalimah yamin, yamin itu kanan, tayammun memberi prioriti ataupun mendahulukan yang kanan. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam, sini disebut 3 perkara. Ketika menyucikan diri, apabila hendak bersuci, Nabi nak ambil wuduk, semua yang ada 2 part lah. Yang ada 2 bahagian, maka Nabi akan mulakan yang kanan. Kalau ambil wuduk, muka kita ni tak ada lah muka kiri, muka kanan. Jadi sekali lah. Tangan ni dia ambil wuduk, mula yang kanan dulu. Basuh kaki begitu juga. Boleh saja dua-dua, tapi didahulukan dengan yang kanan dulu, yang ada 2 pihak lah. Bila nak bersuci, kita mandi wajib, biar kenakan pada anggota yang kanan terlebih dahulu. Itu Nabi suka buat macam tu apabila hendak bersuci. Juga mendahulukan yang kanan ketika menyikat rambut. Apabila nak bersikat, maka Nabi akan sikat belah kanan dulu. Pegang sikat pun tangan kanan. Jadi Nabi akan, selagi boleh, Nabi akan memulakan yang kanan. Kemudian ketika mana memakai sandal, apabila hendak bersandal. Selipar, benda ada 2 kan, 2 bahagian. Jadi bila Nabi nak sarung, Nabi akan sarung yang kanan dulu. Semua ni perkara-perkara harus. Tapi kalau kita buat, jadi pahala sunnah dengan ittiba' Rasul, dengan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sarung selipar pun boleh jadi pahala. Baca bismillah, sarung belah kanan. Niat dia sebab Nabi buat pakai selipar belah kanan, aku pun ikut nak pakai selipar sarung daripada belah kanan. Bila nak tanggal yang kiri dulu. Tanggalkan yang kiri dulu, baru tanggalkan yang kanan. Jadi 3 benda yang disebut dalam ini, ketika bersuci, ketika menyikat rambut dan juga ketika nak pakai selipar. Sebenarnya apa sajalah yang ada 2 bahagian, yang ada unsur harus ataupun kebaikan, maka kita mulakan dengan kanan. Pakai seluar, kita ada seluar, ada 2 bahagian juga. Nak sarung masuk yang mana?
Yang nak sarung masuk yang kanan dahululah. Kain plekat macam mana? Kain plekat kadang-kadang kita sarung daripada atas. Tak apalah, itu tak ada kiri kanan. Kan? Tapi jarang jugalah orang sarung daripada atas. Selalu yang daripada bawah kan. Kalau masuk daripada bawah, mak langkahlah masuk kanan dulu. Kalau sarung atas tak apalah. Apa sajalah yang ada boleh kita dahulukan belah kanan, maka kita dahulukan belah kanan. Kan? Masuk kereta tak dapat lah. Driver. Driver kalau dia nak masuk kereta dia kaki kanan tak boleh lah. Sebab kita drive belah kanan kan. Dia tetap kena masuk belah kiri. Tak tahulah pula kalau ada sahabat-sahabat boleh try. Hebat kan. Masuk belah kanan. Masuk belah kanan. Kita ambil lah kalau drive tu, kita drive belah kanan lah. Itu tayamun kita lah. Drive belah kanan. Okey, jadi apa saja dahulukan kanan dan niat ittiba' sunnah. Jangan perkara yang buruk lah. Kalau perkara yang kotor buruk, maka dahulukan yang kiri. Istinja kita basuh berak, basuh kencing, pegang kemaluan dengan tangan kiri. Yang itu bagi ke kiri lah. Yang ada baik-baik bagi belah kanan. Makan begitu juga tangan kanan. Okey. Dua hadis terakhir kita baca saja, simple saja ni. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya ibn Sa'id an Hisham ibn Hassan anil Hasan al-Basri an Abdullah ibn Mughaffal qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjul illa ghibban. Daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk sering menyikat rambut kecuali sekali-sekala. Maksud di sini apa? Jangan tasyabuh dengan nisa. Jangan menyerupai orang perempuan lah. Nabi larang asyik duduk menghadap cermin aja. Yang tu tak boleh. Itu perangai orang perempuan. Itu berdandan ni untuk orang perempuan, bukan untuk orang lelaki. Kalau dah asyik 5 minit sekali duduk menghadap cermin, tengok sikat rambut, tu tak payahlah. Nabi kata jangan. Nabi larang, jangan buat macam tu. Itu tasyabuh bin nisa. Kerja lebih kurang sama dengan orang perempuan. Kata ulama' Nabi, sehari Nabi sikat, sehari Nabi tak sikat. Macam tu. Keadaan Rasulullah, kadang-kadang kalau Nabi tak sikat, Nabi guna jari lah. Tarik rambut, bagi kemas sikit. Sudah. Macam itu. Okey, kemudian yang terakhir adalah wabihi ilahi qala hadatsana Al-Hasan ibn Arafah qala hadatsana Abdus Salam bin Harbin an Yazid bin Abi Khalid an Abil Ala Al-Audi an Humaid ibn Abdul Rahman an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghibban. Daripada Humaid bin Abdul Rahman, daripada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikat rambutnya sekali-sekala. Ini mendetailkan lagi hadis yang tadilah. Nabi larang untuk sikat rambut kecuali sekali-sekala, dan Nabi sendiri sikat rambut dia sekali-sekala. Ada gap yang diselang daripada itu untuk tidak menjadikannya berdandan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Insya-Allah nanti kita masuk besok bab yang kelima, cerita masih berkenaan rambut, iaitu tentang uban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, terima kasih kepada semua yang bersama-sama kita pada pagi ini. Mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.